Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah di dalam video ini saya bersama rakan-rakan saya Hamizah, Amirah dan Aimi akan membentangkan salah satu tajuk yang terdapat di dalam tafsir ayat dan hadis ahkam, iaitu yang berkaitan dengan wudu. Saya Ira Umairah binti Muhammad Lutfi akan membentangkan tentang tarif wudu, dalil wudu dan ahkam wudu. Ma huwa ta'rif al-wudu? Ta'rif al-wudu fil lughah, al-wudu min al-wada'ah wa hiya al-husnu wal bahjah wan nazafah. Maksud wudu dari segi bahasa iaitu al-husnu, maksud dia baik, wal bahjah ni ceria, wan nazafah ni suci ataupun bersih. Ta'rif al-wudu istilahan wa at-ta'abbud lillah azza wa jalla bi wasali aghda'in mahsusatin ala sifatin mahsusatin isti'mali ma'in tuhurin. Maksud wuduk ni dari segi istilah pula iaitu membersihkan anggota tubuh badan tertentu dengan sifat atau syarat-syarat tertentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan air yang bersih. Seterusnya dalil al-wudu, dalil pensyariatan wudu. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ni, Allah menerangkan tentang kepada hambanya yang hendak mengerjakan solat tetapi dia dalam keadaan yang berhadas kecil, maka dia hendaklah berwuduk. Dan Allah menerangkan juga cara-cara ataupun cara-cara untuk mengambil wuduk dengan tertib yang betul, dengan secara tertib, bermula daripada muka, kedua belah tangan hingga ke siku, kemudian sapu di bahagian kepala, kemudian yang terakhir basuh kaki meliputi buku lali. Seterusnya hadis yang berkaitan dengan wuduk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak diterima sembahyang orang yang berhadas sehingga dia mengambil wudu. Maka jadi di dalam hadis ini Nabi Rasulullah menerangkan bahawasanya sekiranya seorang itu hendak mengerjakan solat tetapi dia dalam keadaan berhadas, maka dia hendak mengerjakan solat tapi dia dalam keadaan berhadas, maka dia hendaklah mengambil wudu, tapi tidak diterima solat itu sekiranya dia tidak berwudu. Seterusnya ahkamul wudu, hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu. Yang pertama, yakunul wudu wajiban 'alal muslim idza ahdasa summa arada ada'i shalah sawa'an akanat salati fardhah am nafilah. Wa qad dalla 'ala dhalika al-Qur'anil Karim was sunnah an-nabawiyyah wa ijma'il ulama. Maksud dia, wuduk menjadi wajib sekiranya seseorang muslim ataupun seorang individu itu dalam keadaan yang berhadas kecil, kemudian dia hendak mengerjakan solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, maka sekiranya kita hendak mengerjakan solat, hendaklah wajib untuk kita mengambil wuduk. Seterusnya
Yang kedua, yakunul wudu' haraman idza kana bima'in maghdubin ka'anna ta'addil muslim ala ghairihi fayakhuz ma ladaihi min ma'in ragmi hajatihi lahu. Maksud dia, wuduk menjadi haram sekiranya seseorang individu itu menggunakan air rampasan, seolah-olah seorang muslim itu ingin mencuri ataupun menceroboh air kepunyaan orang lain, maka dia mengambil apa pun air yang ada untuk keperluannya sendiri. Maksud dia kat sini, wuduk itu tidak sah sekiranya seseorang itu mengambil wuduk dengan menggunakan air yang dicuri, maka di situ jatuh hukum haram. Seterusnya yang ketiga, yakunul wudu' manduban fi halatin kathiratin kal wudu' qabla an-nawm awil wudu' li qira'atil Qur'anil Karim awil harsi 'ala at-taharah. Maksud dia, wuduk disunatkan dalam banyak perkara seperti berwuduk sebelum tidur ataupun berwuduk untuk membaca Al-Quran atau apa-apa perkara yang memerlukan untuk kita bersuci. Jadi berwuduk ni tidak semestinya untuk kita melaksanakan solat, tetapi disunatkan juga untuk kita mengambil wuduk sebelum kita tidur ataupun sebelum kita membaca Al-Quran atau apa-apa perkara yang memerlukan kita untuk bersuci. Seterusnya yang keempat, yakunul wudu' makruhan idza jaddada al-muslim wudu'ahu qabla ada'i ibadatin masyru'atin bil wudu'il awal lianna dhalika yakunu israfan muhsan. Maksudnya, wuduk menjadi makruh jika seseorang itu memperbaharui wuduk sebelum melakukan ibadah yang sah dengan wuduk yang pertama, kerana itu merupakan satu baziran. Maksudnya makruh kalau kita ambil wuduk tu banyak-banyak kali. Kita kena ambil sekali dan kita kena yakin dengan wuduk kita untuk mengerjakan ibadah tersebut. Kenapa tak boleh, kenapa ia jatuh makruh? Kerana ia untuk mengelakkan daripada pembaziran. Seterusnya yang terakhir, yang kelima, yakunul wudu' mubahan idza tawadda al-muslim bihadaf at-tabarrud atau tawadda qabla an yadkhul 'ala al-masjid. Maksud dia, seseorang muslim diharuskan berwuduk dengan tujuan untuk menyegarkan badan ataupun untuk memasuki masjid. Jadi diharuskan untuk kita mengambil wuduk sebelum untuk menyegarkan badan ataupun sebelum kita masuk masjid. Hadza faqat minni, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an sa'ashrah lakum an syurut sihhatil wudu'. Syarat sah wudu' yang pertama adalah Islam. Islam merupakan syarat untuk setiap ibadah itu diterima. Jadi orang kafir ibadahnya ibadah wuduknya tidak diterima. Yang kedua, al-aqlu. Al-aqlu ni di mana keadaan orang itu sedar apa yang berlaku di sekelilingnya. Jadi dia bebas daripada koma, daripada pengsan dan dia tidak gila. Itu syarat sah wuduk yang kedua. Yang ketiga adalah al-mumayyiz ataupun at-tamyiz. Tamyiz ni adalah mumayyiz di mana peringkat bila kanak-kanak dah dapat membezakan sesuatu. Contohnya dia dapat bezakan air itu bersih ataupun kotor. Yang keempat, ayakuna al-ma' tahiran. Wajib kita berwuduk menggunakan air yang mutlak, bukannya air yang ada najis ataupun mustakmal. Yang kelima, izalah ma yamna'u wusul al-ma' ila a'dha'il wudu'. Maksudnya kita kena menghilangkan benda yang menghalang air daripada sampai ke anggota wuduk. Contohnya perempuan, kebanyakan perempuan akan memakai krim muka. Jadi sebelum berwuduk dia kena bersihkan krim tersebut supaya krim tu tidak menjadi penghalang daripada air sampai ke anggota wuduk, iaitu kulit muka. Dan yang terakhir, tawaqqafa damun nifas atau al-haid. Di mana syarat sah wuduk adalah seseorang itu bebas daripada hadas besar. Al-an sa'ashrah lakum an faraid al-wudu'. Fardu wudu' ataupun perkara yang wajib adalah ada 6. Yang pertama adalah niat. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu perlulah dimulai dengan niat.
Niat wuduk ni kita akan baca sewaktu kita membasuh muka kita. Sambil membasuh muka kita pada basuhan pertama, kita niat nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Okay, yang kedua, membasuh muka. Okey, had membasuh muka adalah dari tempat tumbuhnya rambut sehingga ke hujung rahang ataupun tempat tumbuhnya gigi. Dan sesiapa yang ada janggut, hadnya sampai situ. Dia kena pastikan air sampai ke kulit di bawah janggut tu. Dan takat lebarnya adalah di antara kedua telinga. Jadi itu adalah had untuk kita membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh tangan hingga ke siku. Okey. Siapa yang tak ada siku, cukuplah sekadar apa yang mampu. Okay, yang keempat, fardu wudu adalah mengalirkan air atau mengusap air ke bahagian rambut, pertumbuhan rambut ni. So kita akan alirkan air lah ke ni tempat awal-awal rambut ni. Dan yang kelima adalah membasuh kaki, hadnya sehinggalah ke buku lali. Dan yang terakhir, fardu wudu adalah tertib. Sa'ashrah lakum an sunan al-wudu. Okay, terdapat banyak sunat-sunat wudu. Antaranya yang pertama adalah siwak. Siwak sebelum berwudu. Okay, yang kedua adalah membasuh tangan 3 kali. Okay, yang ini sunat. Yang ketiga adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung ataupun mengalirkan air ke rongga hidung. Itu adalah sunat. Yang keempat, membasahkan atau mengalirkan air pada janggut sekiranya ada. Yang kelima adalah membasuh seluruh bahagian kepala. Kalau macam tadi yang fardu hanyalah sebahagian ataupun pada awal anak rambut, tetapi sunat untuk membasuh atau mengalirkan air ke seluruh bahagian kepala. Yang keenam adalah mengalirkan air ataupun menggosok celah-celah jari tangan dan kaki sewaktu kita membasuh anggota tangan dan kaki. Yang ketujuh ialah berdoa selepas berwudu seperti doa yang disyorkan Rasulullah. Dan yang terakhir adalah solat sunat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira binti Hairuddin akan meneruskan perbentangan mengenai tajuk wudu. Af'alu batlul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, kullu ma yahruju min a'dha'il tanasuliyah, perkara semua benda yang keluar daripada alat kemaluan, iaitu kubul dan dubur, seperti kentut, tahi, air kencing, darah dan lain-lain. Perkara-perkara tersebut akan membatalkan wuduk jika kita berhadas. Yang kedua, an-naum laisa sabitan, tidur yang tidak tetap. Tidur yang tidak tetap bermaksud terdapat ruang di antara punggung dan lantai. Jika mereka tidur dalam keadaan yang tidak tetap dan bergerak, maka batallah wuduk mereka. Ba'id, yang ketiga, ba'id anil fiqh, iaitu hilang akal. Hilang akal di sini bermaksud gila, mabuk, pengsan atau mengambil ubat yang boleh menghilangkan ingatan. Jadi terbatallah wuduk mereka. Yang keempat, la masa rijalun nisa al-ajnabi biduni bitana, iaitu menyentuh lelaki menyentuh perempuan ajnabi tanpa berlapik, hatta isterinya sendiri. Jadi terbatallah wuduk. Jadi perlulah memperbaharui wuduk jika mahu melakukan perkara-perkara yang diwajibkan berwuduk. Yang kelima, la masa a'da tanasuliyah li nafsi au akhirin, bermaksud menyentuh alat kemaluan, tak kira kubul ataupun dubur, diri sendiri ataupun orang lain. Jadi terbatallah wuduk jika menyentuh alat kemaluan. Yang terakhir, nansah ma iza kana wuduk amla, terlupa
sama ada sudah berwuduk ataupun tidak. Jadi maka terbatallah wuduk. Seterusnya, af'alu wajibul lil wuduk. Yang ini perkara-perkara yang disyariatkan berwuduk sebelum melakukannya. Yang pertama, solat. As-solah. Solat, hal ini berdasarkan firman Allah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dalam surah Al-Maidah telah jelas membuktikan bahawa solat memerlukan wuduk. Yang kedua, at-tawaf. Tawaf keliling Kaabah. Tawaf sama seperti solat, yakni diwajibkan bersuci sebelum melakukannya berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud tawaf keliling Kaabah sama seperti bersolat, kecuali kamu boleh bercakap ketika melakukan tawaf. Sesiapa yang bercakap ketika itu, janganlah bercakap kecuali yang baik-baik sahaja. Dan yang terakhir, lamasal Al-Quran, yang ini menyentuh Al-Quran dan membawanya. Bermaksud di sini, jika kita mahu menyentuh Al-Quran, kita patutlah kita diwajibkan mempunyai wuduk. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aimin Nadia binti Zamri dan sekarang saya akan sambung ke bahagian seterusnya, iaitu perkara makruh ketika berwuduk. Okey. Di sini terdapat 6 perkara makruh ketika berwuduk. Yang pertama, merenjes air selepas mengambil wuduk. Mengikut kata ulama, perbuatan ini sangatlah tidak disukai oleh syaitan. Jadi sebaiknya kita tinggalkan perbuatan ini. Okey, yang kedua, berkata-kata ketika mengambil wuduk. Okey, perbuatan ini juga dihukumkan oleh ulama sebagai tidak beradab lah. Sebab kita bercakap kan. Okey, kemudian yang ketiga, berlebihan membasuh anggota wuduk, iaitu melebihi 3 kali. Kemudian yang keempat, membanyakkan menumpahkan air wuduk lebih daripada kadar yang dihajati oleh kerana mempunyai perasaan was-was itu. Kemudian yang kelima, menggunakan air yang musyammas. Okey, air musyammas iaitu air yang terdedah kepada cahaya matahari. Dan yang terakhir ialah tidak tertib dalam mengambil wuduk, kerana tertib ni dia adalah rukun yang keenam mengikut mazhab Syafi'i. Okey. Kemudian kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu kes berkaitan dengan wuduk. Jadi tajuk besar yang saya nak tekankan hari ini ialah di dalam akhbar berita harian bertarikh 19 April 2020 bertempat di Kangar. Tajuk besarnya ialah COVID-19, petugas barisan hadapan boleh solat tanpa wuduk atau tayamum. Okey, bila kita dengar tajuk ni mesti kita tertanya-tanya sama ada frontliners boleh solat tanpa wuduk atau tayamum. Okey, jadi menurut Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, dia berkata terdapat dalil yang membenarkan perbuatan itu selain ahli fiqh pernah membincangkannya dalam bab solat tanpa dua penyucian, iaitu wuduk dan tayamum. Jadi katanya di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim terdapat situasi ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia terpaksa bersolat tanpa mengambil wuduk maupun tayamum. Jadi ketika tu sahabat berhadapan dalam keadaan tiada air. Jadi maka Allah menurunkan perintah untuk bertayamum jika tidak boleh berwuduk. Meskipun demikian, Rasulullah tidak meminta sahabat mengulangi solat tersebut walaupun perintah bertayamum diturunkan sejurus keadaan itu berlaku. Jadi sebelum ni petugas barisan hadapan, khususnya doktor dan jurawat, diorang keliru mengenai masalah bersolat ketika memakai set PPE ini.
konsep perlindungan ni dalam jangka masa lama selain tidak boleh menggunakan air sepanjang mengendalikan pesakit COVID-19 ni. Jadi bila tidak boleh menggunakan air, diorang jadi dibolehkan untuk tidak berwuduk untuk doktor yang menguruskan pesakit COVID-19. Jadi mengulas lanjut, Muhammad Asri berkata, perkara berkenaan lebih dekat dengan konsep agama Islam sebagai agama yang mudah, terutama sekali kepada petugas yang menjaga dan merawat pesakit COVID-19 itu sendirilah. Jadi ia lebih mendekati konsep umum ayat Al-Quran dan As-Sunnah pada surah Al-Baqarah pada ayat 185 yang menyatakan Allah suka untuk meringankan beban dan agama itu mudah. Jadi jika seharian bertugas tanpa bersolat kemudian perlu menggantikannya pada malam hari, pasti akan membebankan petugas tersebut. Kata Mufti Perlis tersebut. Jadi dia berkata petugas barisan hadapan juga boleh menjamakkan solat zuhur dengan asar atau maghrib dan isyak sekiranya terdapat bebanan atau kekangan untuk bersolat ketiga petugas. Jadi inilah kelonggaran yang diberi oleh Islam terhadap frontliners.